Kita bersama ini membawakan satu tajuk yang cukup menarik. Panjang rasanya ini masa untuk kita dibincangkan mengenai dengan perkara ini. Kesedaran terhadap penggunaan tempat letak kereta khas untuk orang kelainan upaya OKU. Alhamdulillah, menerangkan mengenai dengan perkara ini, saya perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita pada pagi ini di sisi kiri Atul. Yang Mulia Puan Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, Pegawai Pelancongan Kanan Jabatan Kemajuan Pelancongan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pagi ini, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Bersama dengan Puan Nur Fariza Munyati pagi ini ialah Yang Mulia Tuan Herdan bin Haji Abdul Kadir, pekerja tingkat 1 Jabatan Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya, sihat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, gembira mendengarkannya. Kedua-dua tetamu kita sihat saja pagi ini. Pertama sekali, rapat pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama dengan kami berdua nih. Begitu juga penonton-penonton kita ni di rumah yang menyaksikan untuk mengetahui serba sedikitlah tajuk kita pagi ini, kesedaran terhadap penggunaan tempat letak kereta khas untuk orang kelainan upaya, ringkasnya OKU. Jadi memulakan ruangan wawancara ini, saya serahkan kepada Atul terlebih dahulu nih. Jadi untuk bersama dengan tetamu kita. Tani kan mengetahui ya, dan juga lebih jelaslah khususnya masyarakat Ketanio, penonton yang menyaksikan sampai pagi, apa sebenarnya yang dimaksudkan ataupun mungkin Puan boleh menerangkan mengenai dengan We.Care. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. We.Care adalah sekumpulan pegawai kerajaan yang mengikuti program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ADP MMO yang ke-35 yang bermula pada 6 hari bulan Mei sehingga 3 Ogos 2024 yang dikendalikan oleh Institut Perkhidmatan Awam. So sebagai sebahagian dari projek jangkauan masyarakat ADP MMO, We.Care bertujuan untuk mempromosikan inklusiviti bagi orang kelainan upaya fizikal dengan meningkatkan aksesibiliti mereka ke pelbagai lokasi yang menyediakan perkhidmatan kepada orang awam. So fokus kami ada dua. Satu adalah accessibility bagi orang kelainan upaya di mana objektifnya adalah untuk meningkatkan lagi accessibility bagi golongan orang kelainan upaya, dan yang kedua kesedaran pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam tentang kepentingan tempat letak kereta khas bagi orang kelainan upaya dan hak-hak orang kelainan upaya. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi serba sedikit kita mengetahui mengenai dengan We.Care ini tadi ya. Jadi berbalik semula kepada tajuk kita pagi ini ya. Kesedaran terhadap penggunaan tempat letak kereta khas untuk orang kelainan upaya. Sebenarnya ni Puan, apakah kepentingan letak kereta khas bagi orang kelainan upaya ini? Mengapa ia perlu bagi mereka? Tempat letak kereta bagi orang kelainan upaya ini adalah penting untuk golongan mereka untuk mengakses tempat awam dengan selamat dan mudah. Ianya selalunya kalau habis kita melihat, ianya sering didapati berdekatan dengan pintu utama masuk bangunan bagi memudahkan pergerakan mereka. Ini juga boleh membolehkan orang kelainan upaya untuk meletakkan kereta dengan lebih dekat dengan bangunan, mengurangkan jarak yang perlu mereka lalui dan meminimumkan risiko, potensi risiko. Baik. Macam mana orang ramai boleh mengetahui kalau satu-satu letak kereta tersebut adalah khusus untuk orang kelainan upaya ni Puan? Selalunya letak kereta itu ada signage kan tu yang berlogo OKU tu. So that's how orang ramai boleh tahulah parking itu khas untuk orang kelainan upaya. Dan also juga kita ni boleh menyebarkan kesedaran melalui kempen kesedaran, papan tanda yang jelas, and then program jangkauan masyarakat seperti mana yang We.Care ADP MMO sedang adakan, dan penguatkuasa yang lebih ketat terhadap peraturan tempat letak kereta. Seperti mana yang kami telah adakan sesi kemarin, taklimat yang disampaikan oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri
pembinaan Ya. ABCI mengenai guideline yang kita ada Different Abilities Design Guideline 2018 kepada pemilik-pemilik bangunan seperti agensi kerajaan dan pusat membeli belah. So WeCare juga kemarin ada melancarkan video kesedaran dan mengagihkan poster-poster untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman dan menggalakkan tindakan dan sokongan serta mempromosikan dan tingkah laku yang positif. Aha, jadi mengenai dengan video ini difahamkan bersama kita pagi ini ada tayangan klip video ya yang suka juga kita paparkan kepada penonton-penonton kita yang menyaksikan pada ketika ini. Jadi seketika kita saksikan bersama paparan tayangan klip video ini dan mungkin boleh diterangkan oleh Puan sendiri ya di sebalik tayangan klip video ini. Siapa tapi yang ya? Minta maaf, jalan lagi sekali rawan ni. Untuk orang yang ada. Aduh, payah ya. Kosong masih. Ada yang masih rupanya. Aduh, jalan dulu lagi. Aduh, kosongnya. Dada ya. Ada masih. Aduh. Nah, kosong kan akhirnya. Sampai hujan hari baru tanya dada. Mana? Baik, jom ada orang dia tu. Morinda, payah memikirkan. Assalamualaikum. Hujan kita. Waalaikumsalam. Hujan hari. Kita sakit. Indah. Boleh jalan? Boleh. Bah, hari Mingguan ni you agami. We're happy, happy together. We're happy, happy together. Kita tahu mana kita parkingan ni. Tak tahu. Arah orang kurang upaya. Tapi you ada kurangnya. Layak jadi imam ni. We're happy, happy together. Bukan kurang upaya, kelainan upaya. Salah ni dapat kita parkingan ni. Patutnya kita parking di rumah Mi supaya you dapat jumpa mau babah Mi. We're happy, happy together. Sudah. Tahu Mimi salah. Tapi Mi sengaja saja. Ni kan melihatkan orang yang melihat video masanya. Untuk bis kita pun tahu juga yang kita dah boleh ni parking di sini ni. Parking tempat yang dihaskan untuk memberikan peluang bagi orang kelainan upaya untuk parking di sini. Hormati tempat letak kereta orang kelainan upaya. Santuni OKU. Sama, bagi premis-premis perniagaan di luar sana, bis kita pun bertanggungjawab untuk menyediakan tempat letak kereta khas untuk golongan orang kelainan upaya untuk sama-sama memudahkan mereka. Hormati tempat letak kereta orang kelainan upaya. Santuni OKU. Kalau bis kita mencari buku panduan letak kereta OKU, bolehlah didapatkan di kaunter ABCI. RM25 sahaja. Kita atau untuk mendapatkan buku panduan dari ABCI tu. Tapi kalau panduan untuk mengenali hati kita. We're happy, happy together. We're happy, happy together. We're happy, happy together. Bersama ke arah warga yang lebih pemedulian. Hormati tempat letak kereta orang kelainan upaya. Santuni OKU. Pesanan ini dibawakan oleh WeCare. Secara langsung ada tagline. Tapi menarik ya, menarik apabila kita menyaksikan tayangan klip video sebentar tadi memberikan kesedaran kepada kita ini akan betapa pentingnya kawasan letak kereta tersebut ya untuk mereka yang berkelainan upaya. Kalau Wali sendiri melihat video sebentar tadi, kalau Wali faham tak? Kuranglah sedikit ya, tetapi apabila kita perhatikan secara mendalam rupa-rupanya menunggu peluang tidak diperhatikan untuk meletakkan kenderaan yang sepatutnya tidak diletakkan di sana ya, hanya untuk mereka yang berkelainan upaya sahajalah menggunakan tempat letak kenderaan tersebut. Jadi kita teruskan wawancara ini kembali semula bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Nur Firza Munyati ya. Puan, tidakkah tempat letak kereta khas ini selalunya digunakan sehingga menyukarkan orang lain untuk meletakkan kereta? Contohnya,
Kita hanya perlu melakukan urusan sekejap dan hanya memerlukan beberapa minit untuk meletakkan kereta di tempat letak kereta khas tersebut. Macam mana pendapat Puan sendiri? Terima kasih. Seperti yang sedia maklum, jumlah tempat letak kereta khas bagi orang kelainan upaya merupakan sebahagian kecil sahaja daripada jumlah keseluruhan tempat letak kereta. Orang kelainan upaya ini pun selalunya mempunyai mobiliti terhad dan memerlukan banyak masa untuk meletakkan kereta dengan selamat. So beberapa minit di mata orang normal ni, orang ketania ni boleh memberikan kesan yang signifikan atau menjadikan kesulitan bagi orang yang memerlukan seperti orang kelainan upaya. So mencari tempat letak kereta bagi orang kelainan upaya ini pun adalah salah satu cabaran bagi mereka, dan beberapa minit boleh bertukar menjadi lebih lama, dan ketani indah tahu bilakah waktunya golongan orang kelainan upaya ini memerlukan letak kereta khas tersebut. So itulah beberapa minit tambahan bagi mereka boleh membuat perbezaan yang besar. Jangan kata ni buang sikap malas untuk mencari tempat letak kereta tu, walaupun yang jauh, dan walaupun peluang yang kita lihat depan mata tu bukan untuk hak petani untuk meletakkan tempat letak kereta. Betul. Jadi di sini bagaimana permis perniagaan boleh mewujudkan persekitaran yang lebih inklusif bagi orang yang berkelainan upaya ini? So, permis perniagaan boleh memastikan tempat letak kereta khas bagi orang kelainan upaya adalah mencukupi dan diberi papan tanda yang jelas. ABCI pun terdapat garis panduan mengenai Different Abilities Design Guideline 2018 bagi pemilik bangunan untuk mendapatinya di kaunter Jabatan ABCI. So dengan melaksanakan amalan ini, premis penginapan boleh mewujudkan persekitaran yang lebih inklusif. Ianya bukan saja memberi manfaat kepada orang kelainan upaya, tetapi juga komitmen premis perniagaan, syarikat-syarikat terhadap tanggungjawab sosial dan boleh menarik lebih banyak pelanggan. Baik, kita beralih kepada Yang Mulia Tuan Hirdan bin Haji Abdul Kadir, pekerja tingkat 1 Jabatan Pembangunan Masyarakat. Jadi ingin kita tanyakan ni kepada Tuan Hirdan sendirilah Mungkin boleh bercerita sedikit mengenai dengan cabaran-cabaran yang Tuan Hirdan hadapi ketika berhasrat untuk menggunakan tempat letak kenderaan khas orang kelainan upaya ini. Tuan Hirdan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya kalau mencari parking khas yang untuk berkursi roda memang sukarlah kalau itu. Walaupun ada kena sediakan, kadang-kadang orang ramai yang bukan golongan yang kami adalah yang kelainan upaya ini parking sana sudah diatur. Lagi satu, kalau memang ada parking yang kena sediakan khas, tetapi dipalang atau di Palang maksudnya macam mana ni? Disimpan kon. Di kon, dipalang, ditutup lah ni. Ditutup. Siapa menutup tu tuan? Kalau biasanya tempat security yang yang bagi kesukaran itu memang kami payahlah paksa kami turun dulu kadang-kadang untuk melalui kon ini tadi. Untuk turun memang sukar kan, memang kami memerlukan space untuk turun, untuk menurunkan kursi roda. Memang memerlukan pintu kereta tu mesti buka full. Betul. Jadi tuan sendiri memang memandulah Saya sendiri memang memandu. Sudah lama memandu? Alhamdulillah, lama sudah. Alhamdulillah Jadi itulah antara cabaran-cabaran yang Tuan Hirdan hadapi Jadi macam mana orang ramai kan tahu Tuan Hirdan sendiri berkelayakan untuk meletakkan kenderaan di tempat letak kenderaan khas ini? Semasa ini kami ongoing untuk mengesahkan logo di plakat kereta khas, logo OKU punya itulah. Kebanyakan kereta yang kami punya itu memang ada logo di depan cermin atau di belakang kereta. Itu menandakan kami pemandu OKU. Jadi senanglah kalau ada security yang berada di sekeliling bagi tuan sendiri yang berhasrat untuk menggunakan letak kenderaan tersebut untuk mungkin mengalihkan nanti kon itu untuk digunakan pakai oleh tuan sendiri.
Mungkin Tuan ada pengalaman ataupun ingin ceritakan pribadi lah yang menonjolkan kesukaran ataupun halangan yang Tuan hadapi semasa mencari tempat letak kereta itu, semasa menghadiri temu janji ke di sebuah agensi ataupun ada hal-hal yang penting. Memang ada itulah pengalaman itu semasa menghadiri appointment di itulah salah sebuah tu permis kesihatan. Parking memang kena untuk ditanya arah kaunter siapa yang memegang kunci, memang artinya tukang bersih kawasan sana lah tanya. Cari memang tu appointment memang lewat dalam setengah jam gara-gara mencari parking saja. Tapi macam orang kata ni, setelah kesukaran itu memang dia ada menemukan jalan yang orang tadi meletakkan kereta tu. Jadi adakah pernah kita meletakkan kereta arah tempat parking biasa? Memang pernah. Tetapi memang sukarlah untuk turun. Sebab sempit. Yap. Itu cabarannya, mana lagi macam kenderaan di sebelah dan juga kiri dan juga kanan, pasti menyusahkan Tuan Hirdan sendiri, malah OKU lainnya ya, untuk berurusan lah, apatah lagi appointment yang memerlukan waktu yang sangat cepat dan juga pantas ini. Jadi ini bermakna kesedaran itu dipupuk oleh semua masyarakat lah, bukan saja Ketani sebagai masyarakat yang menggunakan tempat letak kereta itu, tapi bagi mereka yang bertugas juga di tempat-tempat ataupun di bahagian-bahagian yang telah pun ditetapkan juga perlu meningkatkan kesedaran lah. Sebab apa? Memang akan ada mereka yang memerlukan ini, akan ada hadir dan memerlukan parking berkenaan. Tapi siapa yang menjadi satu pertanyaan saya ini, siapa sebenarnya yang layak menggunakan tempat letak kenderaan khas ini tadi? Kerana saya lihat orang yang menggunakan stroller juga parking di sana, yang membawa bayi kecil. Saya lihat ada juga yang macam kelainan-kelainan upaya yang lainnya menggunakan letak kereta tersebut. Kalau mungkin boleh dijelaskan. Dalam guideline yang ABCI sediakan itu memang ada memberitahu wanita yang hamil, orang bukan veteran tu, kira warga mas, yang itu sama OKU yang semua OKU lah, jenis OKU. Tetapi yang kena utamakan memang OKU atau berkursi roda lah. Apatah lagi memandu. Kalau sekiranya macam membawa ayah ataupun ibu yang menggunakan kerusi bersorong itu, boleh parking di sana juga kali ya. Tetapi kalau dapat parking tempat lain dan anak-anak ini nanti boleh menyurung perlindungan ini nanti macam itu. Tapi kita didahulukan kepada macam tuan selaku pemandu dan juga yang akan berurusan nantinya ya. Jadi di sini ya Puan ya, adakah sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang awam? Apakah dan untuk menunjukkan sokongan terhadap golongan yang kurang upaya ini? Orang ramai orang awam boleh memberi sokongan agar golongan ini diberi akses sepenuhnya ke tempat-tempat awam, mendidik orang lain tentang kepentingan tempat letak kereta orang kelainan upaya dan mengambil berat dan prihatin terhadap cabaran yang dihadapi oleh mereka. Salah satu langkah permulaan yang baik adalah menghormati tempat letak kereta orang kelainan upaya ini. So Ketani pun boleh juga memberi perhatian dan kepada keperluan accessibility di tempat awam dan mendukung infrastruktur yang inklusif. Kita ingin mengetahui juga ni, apa tindakan orang ramai boleh lakukan jika melihat seseorang menggunakan letak kenderaan yang tidak sepatutnya mereka gunakan ini? Kalau boleh itulah politely beritahu dan parking itu tempat letak kereta ini adalah khas untuk orang kelainan upaya. Ya. Adakah sebarang undang-undang yang boleh dikenakan kepada mereka? Setakat ini belum ada undang-undang yang disediakan lah. Ya. Tapi jangan kadang macam dalam video tu. Ada tiga. Tapi memang kalau kami lihat, ia memang salah satu tujuan untuk meningkatkan kesedaran dan supaya kita ni faham. Kalau ada job macam itu, manakan orang faham kan. Jadi tadi selaku masyarakat sekali lagi kita perlu meningkatkan kesedaran inilah letak kereta. Memang kalau kami fikirkan letak kereta pun saja, tapi sebenarnya kepentingannya sangat besar kepada mereka yang memerlukan. Mungkin ada saranan Tuan Hirdan sendiri untuk masyarakat Ketani, kadang-kadang mengambil peluang yang sebenarnya itu bukan peluang dorang. Macam mana tu? Kalau boleh, itulah
maksud saya itu tolonglah hormati apa yang kena sediakan untuk itulah OKU punya akses. Sebab kalau di tempat-tempat awam yang banyak parking yang kena sediakan khas untuk orang ramai, hanya beberapa slot untuk OKU saja yang kena sediakan. Baik, nasib dada. Kalau kedai-kedai runcit kecil, memang sudah anda ada tu. Harapan taganya menuju ke gedung-gedung besaran ya yang ada menyediakan kawasan letak kenderaan khasan ya ataupun dipakai oleh orang awam, ini pastinya akan sangat-sangat menyedihkan lah ya. Betul. Kalau Puan sendiri mungkin Puan ada saranan kepada masyarakat tentang topik yang kita ni bincangkan pada hari ini. Saranan saya itulah hormati saja tempat letak kereta OKU seperti mana yang Tuan Herdan mention, tempat letak kereta tu indah banyak. So for them to menggunakan tempat letak kereta itu adalah sangat penting untuk mereka lah. Jadi memang menjadi satu kesukaran juga ya, Walia, bila tadi Tuan Herdan menerangkan untuk kalau bisa kata kena palang lah, kan mereka semua mandu, untuk turun pun memang susah, kena mengeluarkan lagi kerusi roda dan sebagainya. Betul. Jadi kan kenderaan lain melintas-lintas. Jadi banyak faktor sebenarnya yang perlu meningkatkan kesedaran tentang tempat letak kereta ni. Dan kita sebenarnya selaku masyarakat sekiranya melihat keadaan yang sukar ini, kita ni boleh menolong mereka lah. Walaupun orang kata ni pada dasarnya macam ini nampak pulang macam orang akan minta tolong, tapi adalah kesukaran itu sudah nampak depan mata kita ni, kenapa tidak ya untuk kita ni memberi pertolongan. Tapi seperti yang dikongsikan tadi ada stiker ya di satu-satu kenderaan yang digunakan oleh mereka-mereka OKU ini. Jadi melihat kepada stiker-stiker tersebut, stiker sebanyak pastinya akan dapat membantu mereka lah ya untuk menggunakan tempat letak kenderaan khas ini. Tetapi itulah ya, ada juga mungkin kali sebabnya mengapa ianya dipalang itu. Kalau ia dipalang, orang awam menggunakan. Kalau sudah dipalang, orang yang berhak menggunakan ini akan kesusahan untuk menggunakan. Masalahnya dah kena tunggui. Ya, jadi maksudnya penjaga bangunan ataupun security tersebut perlulah sentiasa ada di kawasan berkenaan ya, dan mungkin boleh memeriksa dan juga perhatikan mereka benar-benar berkelayakan dan juga memudahkan letak kenderaan tersebut. Jadi bolehlah dibantu dengan mengalihkan palang ataupun kon ini tadi untuk membolehkan mereka menggunakan tempat letak kenderaan khas ini tadi. Apapun satu perbincangan yang menarik, mudah-mudahan ke depan ini nanti akan lebih banyak lagi lah ya kesedaran daripada orang-orang kita ni akan betapa pentingnya tempat letak kenderaan khas ini ya untuk mereka-mereka yang berkelainan upaya ini. Masa sangat mencemburui kita ni dan kita ni sekarang berada di penghujung ruangan wawancara. Apapun sekali lagi ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Puan Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji yang telah bersama kita pagi ini, Pegawai Pelancongan Kanan Jambatan Kemajuan Pelancongan, dan juga Yang Mulia Tuan Herdan bin Haji Abdul Kadir yang sudah berkongsi pagi ini ya daripada pekerja tingkat 1 Jabatan Pembangunan Masyarakat. InsyaAllah jika ada kesempatan kita ini akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum Puan, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.